Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amma ba'du. Para penonton dan para pendengar, ikhwan, akhwat, a'azakumullah wa uhibbukum fillah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alhamdulillah ikhwan, dengan perkataan keramat itulah perkataan alhamdulillah sebagai suatu lafaz, sebagai suatu tanda betapa kita mensyukuri segala apa yang datang daripada Allah kepada kita. Semoga dengan lafaz alhamdulillah yang datang daripada hati kita dengan rasa syukur pada Allah membawa kita kepada kurnia yang lain. Seperti mana Allah Ta'ala sebut dalam surah Ibrahim, la in syakartum la azidannakum. Allah kata sekiranya kau bersyukur kepada Allah, maka pasti Allah menambahkan kepada kamu di atas kesyukuran itu. La azidannakum, pasti aku tambah pada kamu. Jadi itulah lafaz syukur kita pada Allah ikhwan, dengan rahman Allah, dengan kurnianya, dengan rezeki yang masuk dalam hidup kita. Sama ada hamba itu hamba yang taat pada Allah ataupun hamba yang maksiat pada Allah, rezekinya Allah bagi ini berjalan tiap-tiap hari, tiap-tiap malam. Maka sampailah kita ikhwan pada hari ini, pada 3 Ramadan, dan kita nak membaca hadis yang ketiga daripada kita punya risalah ini, iaitu hadis ketiga kita baca ini ikhwan daripada risalah kita 30 hadis sahih puasa di bulan Ramadan. Hadis yang ketiga pada muka surat yang ketujuh, penulis kita menamakan hadis ini dengan nama pintu syurga dibuka di bulan Ramadan. Ini di antara suatu kurnia yang Allah Ta'ala bagi kepada kita dalam bulan puasa. Cuba kita tengok hadis ini. Hadis ini kata dia, haddatsana Qutaibah, haddatsana Ismail ibnu Ja'far an Abi Suhail an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza jaa ramadhanu futihat abwabul jannati. Hadis ini hadis riwayat Al-Bukhari. Terjemahan dia, telah menceritakan kepada kami Qutaibah, telah menceritakan kepada kami Ismail bin Ja'far daripada Abu Suhail, daripada bapaknya, bapa Abu Suhail, daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, apabila bulan Ramadan datang, maka pintu-pintu syurga dibuka. Allahu Akbar. Alhamdulillah ikhwan. Idza jaa Ramadan, apabila telah datang Ramadan, futihat abwabul jannati, dibuka pintu-pintu syurga. Allahu Akbar. Ini ikhwan, ini hadis yang ketiga kita jumpa. Hadis ni, dan andai kata kita jumpa hadis-hadis lain yang menyebut bukan saja pintu syurga dibuka, ditutup pintu neraka, dibuka juga pintu rahmat, macam dalam riwayat Imam Muslim juga daripada Abu Hurairah, iaitu idza kana Ramadan futihat abwabur rahmati, apabila datang bulan Ramadan maka dibuka pintu-pintu rahmat. Ulama kita sebut ikhwan, ulama kita kata apa? Ini Allah Ta'ala buat, Allah Ta'ala hias bulan Ramadan macam ni. Satunya untuk bagi tahu
ini satu daripada alamat lidukhuli syahrin azim. Kita penduduk dunia ni yang nama manusia dan jin ini banyak perkara terhijab daripada mata kita, kita tak nampak. Tetapi di sisi para malaikat yang berada di langit sana, Allah Ta'ala hiasi. Kita kata tiba-tiba Allah Ta'ala menghiasi suatu suasana yang begitu indah, begitu cantik. Sebagai tanda kepada apa? Sebagai tanda kepada alamat lidukhuli syahrin azim. Diarahkan malaikat tutup pintu neraka, diarahkan malaikat buka seluas-luasnya pintu rahmat, diarahkan malaikat buka seluas-luasnya pintu syurga sebagai perhiasan, sebagai suatu persiapan untuk bagi tahu kata akan datang, telah datang, kita akan dimasuki oleh suatu bulan yang sangat besar. Satu. Yang kedua, kenapa ini berlaku, dibukanya pintu syurga, dibukanya pintu rahmat? Kerana suatu ta'zim li hurmatihi, suatu pengagungan bagi menunjukkan penghormatan itu ada dalam bulan yang besar ini. Jadi kerana itu ikhwan, apabila hadis datang begitu menceritakan apabila datang bulan Ramadan dibuka pintu syurga, apabila datang bulan Ramadan dibuka pintu rahmat. Apabila hadis datang begitu, hadis itu nak beritahu dua benda pada kita. Itulah alamat Ramadan berbeza dengan bulan yang lain, dan yang kedua itulah dia kemuliaan, pengagungan yang Allah Ta'ala bagi dalam bulan Ramadan, dan itulah dia penghormatan yang Allah beri pada bulan Ramadan. Dari sinilah ikhwan, para ulama kita berbincang tentang hukum orang yang tidak menghormati Ramadan Al-Mubarak. Kerana apa yang ada dalam hadis secara zahir apa yang ada dalam hadis, Ramadan itu dihormati, dita'zimi dan dihormati. Maka alamat kepada Ramadan itu dihormati, apa dia? Inilah alamat dia. Dibukanya pintu syurga, dibukanya pintu-pintu syurga, dibukanya pintu-pintu rahmat. Takat ni kita jumpa dalam hadis Bukhari dan Muslim macam tu. Jadi kalau ada orang dia tidak menghormati bulan Ramadan, artinya dia melanggar apa yang ada dalam hadis ini. Masalahnya katalah dia tak puasa, dah dia tak puasa, dia pergi makan depan orang, dia iklan pula makanan dia. Lepas tu pula dia tak rasa bersalah di atas kesalahan dia tidak puasa dan tidak menghormati bulan Ramadan. Maka itu satu dosa ikhwan. Maka bulan Ramadan mesti dihormati. Bukan saja dihormati oleh orang Islam, dihormati oleh manusia. Macam dalam sebuah negara Malaysia ini, majoritinya adalah orang Islam yang sedang berpuasa. Maka orang Islam yang berpuasa kena menghormati bulan ini, dan manusia seluruhnya kena menghormati bulan ini. Kerana ini semulia-mulia bulan. Dan apakah alamat kepada bulan ini mulia? Inilah hadis dia. Idza jaa Ramadan, apabila masuknya Ramadan, futihat abwabul jannati, dibuka pintu-pintu syurga. Itu dalam lafaz Bukhari. Dalam lafaz Muslim, iza kana Ramadan futihat abwabur rahmati. Apabila datangnya Ramadan, masuknya Ramadan, maka dibuka pintu-pintu rahmat. Karena itu ikhwatul iman, a'azakumullah, bulan Ramadan adalah bulan yang mesti dihormati. Kerana Allah Ta'ala telah pun menyediakan penta'ziman, keagungan bulan ini dan menghormati bulan ini. Allah letak kehormatan bulan ini, dan inilah menunjukkan, inilah di hadis yang menjadi alamat, menjadi petunjuk kepada kita bahawa Ramadan itu syahrun azim. Itu satu yang kita dapat daripada hadis ini. Yang kedua, antum cuba tengok dalam hadis ini, yang disebut oleh Allah Ta'ala ialah, Allah Ta'ala sebut pada Nabi dia, suruh habaq pada kita, apabila masuk bulan Ramadan, dalam riwayat Bukhari tadi, futihat abwabul jannah, dibuka pintu syurga. Dalam riwayat Muslim tadi juga hadis Abu Hurairah, idza kana Ramadan, bila masuknya Ramadan,
futihat abwabur rahmah, dibukanya pintu-pintu rahmat. Untuk syurga bukan kata babul jannah, tapi abwab, dibuka bukan satu pintu, ke semua pintu, dibuka pintu-pintu syurga. Artinya dalam bulan Ramadan ini laluan kita, laluan highway besar kita ke syurga sangat mudah, sangat senang. Kenapa itu berlaku hanya dalam bulan Ramadan? Kerana itulah tanda dihormati, dibesarkan bulan Ramadan ini oleh Allah Rabbul Jalal. Allah yang bersifat dengan Zul Jalali wal Ikram. Allah memuliakan bulan Ramadan ini dengan keistimewaannya sebesar ini. Bahkan bukan saja dibuka rahmat, futihat abwabur rahmati, bukan dibuka satu rahmat, dibuka pintu-pintu rahmat. Ikhwan, para ulama kita sebut ada beberapa perkara yang kita dalam hidup ini kita mesti mengharap kita dapat perkara itu. Ada beberapa perkara yang kita mesti ada dalam hati kita, ya Allah, tolonglah bagi benda tu kat saya, ya Allah. Tolonglah bagi kat aku benda tu, ya Allah. Ada beberapa perkara. Dalam situasi apa sekalipun, kita dalam keadaan susah ke, senang ke, merempat ke, kita duduk tempat elok ke, kita mesti mengharap beberapa perkara ini. Seingat saya sekurang-kurangnya ada 5 perkara yang disebut mesti kita harap benda ni. Sangat-sangat benda ni berkaitan dengan akhirat. Benda ni berkaitan dengan hari kita nak balik bertemu Allah di hari akhirat. Saya kata selekeh mana kita ni, seteruk mana kita ni, sedaif mana kita ni, mesti kita harap beberapa perkara ini daripada Allah. Apa dia? Yang pertama, sebagai seorang hamba Allah, kita mesti mengharapkan rahmat Allah kepada kita. Mesti, ikhwan, mesti. Bukan saja kita mengharapkan rahmat Allah untuk kita, bahkan kita juga tidak boleh menghalang dengan perkataan kita menunjukkan betapa orang lain tidak berhak dapat rahmat Allah. Kita tak berhak menggunakan perkataan menghalang orang lain daripada mendapat rahmat Allah Ta'ala. Semua makhluk Allah Ta'ala mendapat rahmat Allah. Allah buat rahmat itu 100, dia pegang 99, satu dia berturun dalam dunia ni. Yang satu itulah kita boleh tengok, mak burung tak pijak anak burung, mak binatang-binatang ganas yang lain, ibu dia tidak makan anak dia. Kerana rahmat yang satu itulah kita berkongsi. Sehingga kan ibu kita, ibu manusia ini, daripada kumpulan mamalia ni, kita mamalia, mak kita tak buang kita kerana rahmat yang satu. Maka satu daripada perkara yang mesti kita harap, walaupun kita ni subuh bangkit lambat, walaupun kita ni puasa tidur banyak, walaupun kita ni orang kata lok-lak lah perangai kita, tak boleh hilang daripada hati kita daripada mengharap rahmat Allah untuk kita. Mesti ada satu. Yang kedua, ikhwan, para ulama kita kata apa dia? Mesti kita harap sangat-sangat kita dapat apa dia? Maghfirah. Maghfirah. Apa dia maghfirah, ikhwan? Keampunan daripada sisi Allah untuk kita. Sebesar mana dosa kita buat, seberat mana dosa kita buat, sezalim mana kita dengan diri kita, ataupun kita tengok sebesar mana dosa orang tu buat, seberat mana dosa orang tu buat, sezalim mana dia dengan diri dia, kita juga mengharapkan dia mendapat maghfirah daripada Allah. Maghfirah daripada Allah, keampunan daripada Allah Jalla wa'ala. Ikhwan, bulan puasa ni, dalam hadis kita baca tadi, dalam riwayat Muslim lebih khusus tadi, idza kana Ramadan futihat abwabur rahmah. Bila datang bulan Ramadan, dibuka pintu rahmat. Kasih sayang Allah Ta'ala, kurnia Allah Ta'ala pada kita. Maka satu daripada rahmat yang Allah Ta'ala bagi adalah maghfirah dia, keampunan dia. Antum tengok, last kali
hidup kita ni dia ada ending. Hidup kita ni last sekali dia ada penyudah dia. Atau cuba tengok dalam hidup kita ni last sekali, siapa pun kita, orang kata who are you man, siapa pun kita, last sekali kita mati. Oh, tak ada siapa khilaf, tak ada satu manusia khilaf, semuanya akan mati. Tapi antum tengok, ada perkataan yang disebut kafa bil mauti wa'izan, cukuplah mati itu menjadi pelajaran untuk kita. Anda tengok dalam hidup ni penuh dengan kasta. Kita ada orang merempat, kita ada orang yang susah, macam golongan yang Ustaz Abid Liu bantu itu golongan yang susah, tak ada rumah, di situlah dia makan, di situlah dia tidur, di situlah dia itu, dia susah. Dan ada orang dalam hidup kita ni tinggi dia ni ikhwan, dia punya kaya ni tak tahu nak apa. Sampai siapa pun tak boleh hambat dah kekayaan dia. Tapi last kali bila kita mati, antum tengok. Saya ambil suatu contoh yang ada dalam riwayat Muslim. Abu Hurairah radhiyallahu anhu cerita. Apa kata Abu Hurairah? Abu Hurairah kata satu hari na'alana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu hari Nabi beritahu pada kami. Nabi kata sahibul habsyah. Sahibul habsyah. Nabi kata ini orang yang punya Habsyah ni, An-Najashi. Najashi dah mati. Nabi kata Najashi dah mati. Abu Hurairah kata hari Najashi mati, sahibul Habsyah ni, Nabi beritahulah pada kami. Nabi beritahu kematian dia pada kami. Apa Nabi sebut ikhwan? Dalam riwayat Muslim, apa Nabi sebut? Anda tahu siapa dia Najashi? Najashi ni dia dipanggil sahibul Habsyah. Habsyah tu dia punya. Bukan kata satu rumah dalam Habsyah dia punya. Habsyah tu dia punya. Negeri Habsyah tu dia punya. Dia sahibul Habsyah. Kaya lah dia, kaya. Dia berdarah raja, disembah oleh orang, disanjung oleh orang. Cakap dia adalah firman, cakap dia adalah sabdaan. Orang tak lawan cakap dia. Dia, antum bayang Raja Habsyah hidup macam mana? Hidup sebagai seorang raja, seorang sultan, kaya-kaya ikhwan. Dia mati. Dia, dan alhamdulillah Najashi ini mati sebagai seorang Muslim. Tapi bila hari dia mati, Abu Hurairah kata, Nabi kata dekat kami semua, fil yaumi alladhi mata fihi, pada hari matinya Najashi ini, apa Nabi kata? Nabi kata istaghfiru li akhikum. Istaghfiru li akhikum. Nabi kata apa? Nabi kata hampa semua ni, Nabi kata kita semua ni jumlah beristighfar pada Allah untuk saudara kita. Jumlah kita semua minta ampun pada Allah untuk saudara kita yang bernama, yang dipanggil dengan nama Najashi sahibul Habsyah. An-Najashi sahibul Habsyah. Najashi ni raja ikhwan, raja. Anda tahu raja dulu makan macam mana, pakai macam mana, hidup di mana, kekayaan macam mana, bagaimana bernilai perkataan dia, macam mana dahsyatnya hidup dia. Susah tak ada langsung. Tapi pada hari dia mati, Nabi kata si raja ini yang dipanggil dengan nama Najashi ini, dia memerlukan istighfar kepada Allah. Dia memerlukan Allah Ta'ala ampun dosa dia. Allahu Akbar. Yang saya nak bagi tahunya ialah ikhwan, sebesar itu hidup satu orang manusia. Bila dia mati sahaja, maghfirah dia perlu. Dia perlu maghfirah. Dah kita mandikan mayat dia sebagai Muslim,
kita kapan dia, kita salat dia. Inilah ikhwan, saya teringat Syekh Maulud menyebut, dia kata apa ikhwan? Alhamdulillah, dia kata beruntung kita jadi orang Islam. Beruntung. Rugi orang kafir. Rugi orang kafir. Kenapa ikhwan? Sejahat mana orang Islam, seteruk mana hidup orang Islam, di akhir hidup dia ada orang mendoakan dia sebelum dia masuk dalam tanah. Dan kalau tak ada orang Islam mendoakan dia, semua orang Islam yang hidup berdosa kerana tidak mendoakan orang Islam yang mati ni. Atau bayanglah dia pencuri ke, perampok ke, jahat lah, dia pernah tendang mak dia ke, dia pernah makan di orang, tapi sebelum dia masuk dalam tanah, dia mesti didoakan. Dan doa tu pula dalam suatu suasana yang sangat mulia, dinamakan dengan salat janazah. Bukan panggil orang main doa-doa biasa, tidak. Untuk doa kali terakhir, Allah mensyariatkan semua kita kena ambil wudu, menutup aurat, menghadap kiblat, letak jenazah tu di depan menghadap kiblat, kita berdiri di depan jenazah itu, kita kena doakan dia dalam suasana salat. Baik lelaki, baik perempuan masuk saf, imam kata Allahu Akbar, kita pun salat jenazah. Ini tidak ada pada orang kafir ikhwan. Allahu Akbar. Kaya dia macam mana, senang dia macam mana, hebat dia macam mana, tapi kalau dia kafir, dia tak ada kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia tak dapat benda ni. Muslim dapat. Syekh Maulud kata beruntungnya kita jadi orang Islam, pilihan Allah untuk kita. Dan antum pernah tak kita duduk, saya saja kita duduk, kita cuba melihat kepada ungkapan-ungkapan yang ada dalam doa sembahyang jenazah. Dalam riwayat Muslim, hadis daripada Auf bin Malik. Auf bin Malik cerita, dia kata aku dengar sendiri apa Nabi baca dalam solat jenazah. Yang kita duk baca itulah, Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' mudkhalahu waghsilhu bil ma'i was salji wal baradi wa naqqihi minal khataya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhu al jannah wa a'idhu min azabil qabri. Kita minta pada Allah. Ada tu saya kata tadi, ulama kita kata di antara benda yang kita kena harap sungguh-sungguh dalam hidup kita pada Allah ni ialah di antaranya rahmat Allah, dan yang kedua maghfirah. Anda tengok dalam doa sembahyang mayat ni bila kita matilah. Last sekali rahmat dan maghfirah ni, itulah yang diucap oleh orang kepada kita. Allahumma ghafir lahu, ya Allah. Ni dalam sembahyang mayat, dengan berwuduk menghadap kiblat, mayat duduk depan, kita dengan saf di belakang, dalam keadaan suci menghadap Tuhan. Takbir Allahu Akbar, baca Fatihah. Tu takbir Allahu Akbar, baca selawat. Lepas tu takbir lagi Allahu Akbar, baca doa. Dalam solat menghadap Tuhan dengan hati yang khusyuk. Apa kita kata untuk saudara kita yang mati ni? Allahumma ghafir lahu, ya Allah, berilah maghfirah engkau pada dia. Allahumma ghafir lahu, ya Allah, culurlah ampun dia. Allahumma ghafir lahu, ya Allah, berilah maghfirah engkau pada dia, kau ampunlah dosa dia, ya Allah. Dosa mana? Dosa sepanjang hidup. Warhamhu, ya Allah, kesialah, rahmatilah dia, ya Allah.
Kita perkataan rahmat, kita terjemah Melayu dengan makna kasih sayang. Tapi bila kita kata, ya Allah kau rahmatilah dia, seolah-olah kita kata, ya Allah kau ambillah dia ni balik, kami minta kau rahmati dia, kau kesian dia, kau pandang dia, jangan satu azab pun kena kepada roh dan jasad dia, ya Allah. Ya Allah, kesian kat dia. Kalau kau nak azab dia, kau pandanglah dia, ya Allah, dia makhluk ciptaanmu. Kalau dalam kubur itu ada himpitan kubur, ada siksa kubur, kau nak kenakan pada dia, kau tolonglah dengan rahmat kau itu, kau halang, ya Allah. Ya Allah, ampunkan dia, rahmatilah dia. Wa'afihi, berilah kemaafan kepada dia, berilah kesejahteraan kepada dia, ya Allah. Berilah keampunan, berilah rahmat, berilah kemaafan pada dia, ya Allah. Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Maafkanlah dia. Wa'afihi, berilah kesejahteraan pada dia, ya Allah. Bagi dia sejahtera, ya Allah. Hantu tengok, last sekali itu yang kita minta pada dia. Macam Najasyi tadi, kaya raya meliana hidup. Hebat, hidup ni hebat. Rumah tersegam indah berjuta. Saya tak tahu berapakah harga nilai istana Najasyi zaman dia. Tapi last sekali bila seorang raja ni mati, Nabi kata, istaghfiru li akhikum. Ampa minta Allah Ta'ala ampun dosa dia. Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Yang kelima apa? Wa akrim nuzulahu. Wa akrim nuzulahu. Ni apa dia? Ya Allah, nuzul, jenazah dia nak turun masuk. Ya Allah, muliakanlah penurunan dia masuk ke dalam ni. Ya Allah, muliakanlah tempat dia nak turun masuk ni. Cara dia masuk biar mulia, tempat tu biar mulia, ya Allah. Kadang-kadang ikhwan, dalam hidup kita ni, kadang-kadang katalah orang macam saya badan besar, orang kata jom kita masuk ke pintu tu. Daripada jauh kita tengok pintu tu, kita kata pintu sempit, nak masuk macam mana ni. Kita nampak daripada jauh sempit. Wa akrim nuzulahu, muliakan ya Allah. Jangan bagi nampak sempit, jangan bagi nampak susah. Ya Allah, dia nak turun ni, ya Allah. Wa akrim nuzulahu, ya Allah. Mulia ke tempat dia nak turun ni, kubur tu jadikanlah mulia untuk dia. Wa wasi' mudkhalahu. Allahu akbar. Wa wasi' mudkhalahu. Ya Allah, luaskanlah. Luaskanlah ya Allah. Luaskanlah. Ni jalan dia nak masuk ke tempat ni. Luaskanlah, jangan kau sempitkan ya Allah. Tadi muliakan tempat dia nak turun, sekarang luaskanlah ya Allah. Janganlah tengah-tengah dia nak masuk tu kubur jadi sempit, ataupun setelah masuk kubur sempit dia, jangan ya Allah. Wa wasi' mudkhalahu, luaskanlah tempat dia nak masuk ni ya Allah. Waghsilhu bil ma'i was-salji wal baradi. Ya Allah, ya Allah, kau mandikanlah mayat ini. Waghsilhu, mandi ataupun dengan makna cucikanlah. Ya Allah, kau mandikanlah mayat ini dengan air, dengan salji, dengan air yang sejuk. Maksud dia apa ikhwan? Ya Allah, kau cucikanlah dia sampai dia bersih sebersih-bersihnya bila dia nak masuk dalam kubur sekali lagi. Dengan doa kami dalam sembahyang mayat ni, kau terimalah ya Allah, kau ampunkanlah dia, kau rahmatikanlah dia, kau maafkanlah dia, kau sejahterakanlah dia, kau muliakanlah tempat yang dia nak masuk, kau luaskanlah tempat yang dia nak masuk, dan dia masuk dalam keadaan dia dibersih sebersih-bersihnya. Macam mana? Kama, seperti mana yunaqqau thawbul abyadu minad danas, seperti mana dibersihnya baju yang putih daripada kotoran. Ini ada thawb.
ada kain baju yang warna putih, bila kotak nampak, pasal dia putih, benda kotak ni benda hitam nampak. Bila kita rendam, kita basuh, kerana baju tu putih, maka kita akan nampak baju tu bersih ke tak bersih. Ya Allah, kau sucikanlah dia sampai nampak yang bersih saja ya Allah. Kama yunaqausul abyadu minad danas. Seperti mana dibersihkan pakaian yang putih daripada kotoran. Bila bersih, satu titik hitam tak nampak, satu kotak tak nampak. Ya Allah, wa abdilhu daran khairan min darihi. Ya Allah, gantikanlah untuk dia dar. Dar ni apa dia? Dar ni boleh jadi makna rumah, boleh jadi makna negeri. Kerana dia dah tinggal dalam rumah dia, masuk ke dalam kubur, kau gantilah kepada dia rumah yang lebih baik daripada rumah yang dia tinggal ni ya Allah. Wa ahlan khairan min ahlihi. Kau gantilah untuk dia keluarga yang lebih baik daripada keluarga yang dia tinggalkan. Wa zawjan khairan min zawjihi. Kau gantikanlah pasangan hidup untuk dia yang lebih baik daripada yang dia tinggalkan. Wa adkhilhu al-jannah. Kau masukkanlah dia dalam syurga ya Allah. Wa a'idhu min azabil qabri. Dan kau selamatkanlah dia daripada azab kubur. Ikhwan, bayang, last sekali, siapa yang mati sekalipun, ini yang diperlukan ikhwan. Nama dia tak disebut, tahta tak disebut, kekayaan dia tak disebut, nama dia tak disebut, pangkat dia tak disebut, dulu dia kerja mana tak disebut, apakah gelaran-gelaran dia tak disebut. Last sekali yang disebut, Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' mudkhalahu waghsilhu bil ma'i was salji wal baradi wa naqqihi minal khataaya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhu li jannah wa a'idhuhu min azabil qabr. Allahu akbar ikhwan. Habis dengan doa mayat ni, habis kita baca doa ni, kita pun takbir, Allahu akbar, Assalamualaikum warahmatullahi. Habis. Maka angkatlah mayat, masukkan dia dalam tanah. Artinya dalam pakej doa sembahyang mayat tu, kita minta seluruh yang dia perlukan. Allah Maha tahu hamba dia perlu apa. Dia ajak doa ni kepada Nabi dia, suruh Nabi dia ajak kepada kita. Maka bila datang bulan Ramadan ni ikhwan, apa yang Allah Ta'ala bagi pada kita? Allah bagi pada kita maghfirah, keampunan. Maka kita disuruh ikhwan mencari sekuat-kuatnya maghfirah yang Allah Ta'ala sediakan dalam bulan Ramadan yang besar ini ikhwan. Maka bila apa yang kita perlu dalam hidup, jangan putus asa daripada rahmat Tuhan, jangan putus asa daripada maghfirah Tuhan. Yang ketiga kita perlu apa ikhwan? Kita perlu mardatillah. Kita perlu keredaan Allah. Dan orang lain juga perlu keredaan Allah. Jangan pernah kita putus asa daripada harap Allah redha dengan kita. Yang keempat, kita perlu apa ikhwan? Ada kaitan dengan hadis tadi. Bila masuk bulan Ramadan, dibuka pintu-pintu syurga. Apa yang kita perlu yang keempat ikhwan? Kita perlu syurga Allah. Syurga Allah kita sangat perlu. Pasal di ujung doa tadi, wa adkhilhul jannah. Ya Allah, masukkanlah mayat ni ke dalam syurga. Last sama ada fariqun fil jannah wa fariqum fis sa'ir. Ada kumpulan masuk syurga, ada kumpulan masuk neraka. Maka kita perlu apa ikhwan? Kita perlu syurga. Allahu akbar. Kita perlu pada syurga lebih daripada kita perlu pada makan, pada minum.
Kita perlu pada syurga lebih daripada alam ini memerlukan matahari dan bulan. Kita sangat perlukan syurga Allah. Maka bila masuk bulan Ramadan, futihat abwabul jannah. Kenapa Tuhan nak sebut dibuka pintu syurga? Kenapa Tuhan perlu sebut benda kita tak perlu? Bila Tuhan sebut, benda tu kita sangat perlu. Apa dia? Abwabur rahmah, abwabul jannah. Kita sangat perlu, ikhwan. Yang kelima, ulama kata apa? Yang kita perlu, apa dia yang kelima? Ru'yatullah. Ru'yatullah. Kita perlu melihat wajah Allah. Dan itu adalah kemuncak daripada kurnia Allah kepada ahli syurga dalam syurga nanti. Tuhan akan tunjuk wajah Allah kepada kita. Allahu Akbar. Maka 5 perkara ni jangan bagi mati dalam hidup kita. Apa dia? Mengharapkan maghfirah Allah, rahmat, mengharapkan rahmat Allah, mengharapkan keampunan Allah, mengharapkan daripada Allah keredaan dia, mengharapkan syurga Allah dan mengharapkan wajah Allah. 5 perkara ini, ikhwan, adalah hubungan hati kita secara batin dengan hari akhirat. Pasal itu, kalau antum tengok dalam satu buku, nama dia Penawar Bagi Hati, ditulis oleh Syekh Abdul Qadir Mandili. Masa dia bercakap tajuk apa? Dia bercakap tajuk Jaga Mata. Syekh Abdul Qadir Mandili kata, kenapa kita kena jaga mata? Kerana mata ni kita nak pakai di hari akhirat melihat Allah. Bila mata